di Singapura. $37 masjid sumbang $600,000 kepada inisiatif buka puasa SG United. Buat pertama kali dalam sejarahnya, SIA dijangka alami kerugian untuk 1 tahun keuangannya. Menghidupkan kemeriahan suasana Bazar Raya walaupun hanya di alam maya kerana COVID-19. Semua laporan itu dapat diikuti dalam berita 8 malam ini. Berita jam 8 malam. Pemerintah mahu melakukan ujian COVID-19 terhadap kira-kira 16,000 penghuni rumah-rumah rawatan di negara ini. Kes COVID-19 di negara ini bertambah lebih 700 lagi tetapi sebahagian besarnya pekerja asing di dormitori. Dr. Mahathir kemukakan cadangan usul tidak percaya di Parlimen terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Salam sejahtera. Pemerintah menyasarkan untuk menguji sekitar 16,000 penghuni di rumah penjagaan warga tua bagi COVID-19 dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk terus memastikan warga tua selamat di tengah-tengah pandemik itu. Menteri Kesihatan Gan Kim Yong berkata demikian dalam satu sidang media petang tadi. Proses ujian itu sudah dijalankan ke atas 9,000 kaki tangan rumah penjagaan dengan seorang individu dari rumah penjagaan Renci di Ang Mo Kio didapati positif COVID-19. Encik Gan yang juga pengerusi bersama pasukan berbilang kementerian menambah lebih 30 penghuni yang pernah berinteraksi dengan individu tersebut sudah pun diuji dengan kesemuanya didapati negatif COVID-19. Beliau juga berkongsi beberapa langkah sudah dilaksanakan bagi melindungi warga tua, termasuk mengurangkan pergerakan antara rumah jagaan dengan tempat tinggal kaki tangan yang bertugas. As a further precautionary measure, homes serving the elderly have arranged for client-facing staff to stay at designated accommodation facilities on-site or at hotels during the circuit breaker period. About 2,600 nursing home staff are in the process of moving into hotels. Sehingga tengah hari tadi, 768 lagi kes COVID-19 disahkan di negara ini, menjadikan jumlah keseluruhannya lebih 21,700. Laporan awal Kementerian Kesihatan itu menunjukkan para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori-dormitori pekerja asing terus membentuk sebahagian besar pesakit baru itu. Hanya 10 kes baru tersebut adalah rakyat atau penduduk tetap Singapura. Kementerian Kesihatan akan memberikan maklumat lanjut mengenai kes-kes baru itu malam ini nanti. 199 firma dan tempat kerja di Singapura didenda $45,000 kerana melanggar peraturan jaga jarak selamat pada bulan lalu. Kementerian Tenaga Manusia MOM menjalankan lebih 15,000 pemeriksaan dan mendapati kesalahan yang dilakukan hampir 30 syarikat. Syarikat-syarikat itu gagal melaksanakan langkah jaga jarak selamat, pengurusan orang ramai serta menjejak keluar masuk para pekerja dan pengunjung di tempat kerja. 16 firma didenda kerana tidak mendapatkan kelulusan untuk beroperasi semasa tempoh pemutus rantaian jangkitan COVID-19 sekarang. Pas kerja 29 pekerja juga ditarik balik kerana melanggar langkah jaga jarak selamat dan notis jangan keluar rumah. Penguasa Kesihatan Malaysia menyatakan negara itu belum lagi memasuki fasa strategi jalan keluar. Menurutnya, Malaysia masih memerlukan masa untuk memantau keadaan COVID-19 selepas Perintah Kawalan Pergerakan dilonggarkan. Hari ini, Malaysia mencatatkan 68 kes baru jangkitan COVID-19. Bagaimanapun tiada kematian baru pesakitnya.
Di Indonesia, ratusan ribu orang tetap pulang ke kampung halaman mereka menjelang Hari Raya meskipun pemerintah melarang amalan tradisi itu tahun ini bagi membendung penularan COVID-19. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah berkata seramai 600,000 orang telah tiba di wilayah itu sejak Mac lalu. Para pegawai kesihatan bimbang virus COVID-19 akan menular ke wilayah-wilayah yang tidak mempunyai peralatan perubatan yang mencukupi bagi menampung ramai pesakitnya. Indonesia hari ini mencatat 336 kes baru COVID-19 dengan 13 lagi kematian. Secara keseluruhan, kes COVID-19 di Indonesia berjumlah lebih 13,100 manakala 943 pesakitnya telah meninggal dunia. Mulai hari ini, hampir semua tempat hiburan di Hong Kong boleh kembali beroperasi. Ia termasuk gimnasium, pusat kecantikan dan pawagam. Namun beberapa langkah bagi mencegah COVID-19 seperti pemeriksaan suhu badan masih perlu dilakukan. Kelonggaran baru yang diumumkan juga membenarkan perhimpunan singgah 8 orang mulai hari ini berbanding 4 sebelumnya. Sejak 18 hari lalu, tiada kes baru jangkitan tempatan COVID-19 di Hong Kong. Sekatan-sekatan jarak sosial di Australia pula akan dilonggarkan dalam 3 tahap. Semasa membentangkan rancangan itu, Perdana Menteri Scott Morrison juga menetapkan matlamat untuk memansuhkan semua sekatan tersebut menjelang bulan Julai ini. Step 1 will enable greater connection with friends and family, allowing gatherings of up to 10 people and 5 guests in your own home. Working from home if it works for you and your employer. That's a difference in emphasis, as I'm sure you've picked up. It will see children back in classrooms and in playgrounds in their communities. Dalam tahap kedua, lebih banyak kedai runcit akan dibuka dan acara-acara sukan anjuran masyarakat boleh diadakan kembali. Tahap ketiga dan terakhir pula membenarkan perhimpunan sehingga 100 orang. Setiap wilayah akan menentukan sendiri bila hendak memulakan setiap tahap itu. Australia mula mengenakan sekatan ketat jarak sosial sejak Mac lalu. Sekatan itu serta penutupan sempadannya telah dapat mengurangkan dengan banyak jumlah jangkitan baru COVID-19 di Australia. Sejauh ini, negara itu mencatat kira-kira 6,900 kes dengan 97 kematian. 37 masjid tempatan menyalurkan $600,000 kepada inisiatif buka puasa SG United. Di Malaysia, jenazah pendakwa terkenal Ustaz Ismail Kamus dikebumikan di Kuala Lumpur pagi tadi. Ikuti laporan-laporan itu sebentar lagi. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. This Friday on Kin. Shaky tooth and had to punch it out for you? You're always such a soft. You never had what it takes. Back off from Ananya. You don't deserve her. I admit it. I'm very attracted to